Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, selamat datang Ustaz ucapkan kepada semua murid baru untuk tahun 1 bagi sesi 2021. Selamat sekali lagi Ustaz ucapkan selamat datang. Baik, jadi nama Ustaz perkenalkan sekali lagi. Nama Ustaz adalah Muhammad Alif bin Yahya. Nama apa? Sebut tak? Apa dah? Muhammad Alif bin Yahya. Baik. Jadi insya-Allah untuk tahun 1 antara subjek yang Ustaz akan ajarkan kepada kamu, insya-Allah pada pagi ini, pada video kali ini Ustaz akan mengajar mata pelajaran hadis, hadis bagi tahun 1 untuk kelas 1 Ibnu Sina. Siapa kelas 1 Ibnu Sina angkat tangan? Jadi Ustaz beritahu, okey, buku untuk hadis tahun 1 khususnya untuk tahun Ibnu Sina lah. Ustaz akan mengajar kamu di kelas 1 Ibnu Sina. Jadi buku dia macam ni, nampak tak? Buku dia warna pink macam ni. Buku hadis tahun 1. Okey, Ustaz nak sekarang kamu ambil buku kamu buka ambil buku hadis kamu yang warna pink macam ni. Okey, ambil. Sekarang letak depan kamu buka muka surat yang ke-4. Kamu buka muka surat yang ke-4. Nampak tak? Ke jauh? Minta tolong waris kamu untuk buka buku muka surat yang ke-4. Baik. Jadi mari sama-sama kita baca hadis tajuk yang ke-4, tajuk ke-4 pula. Hadis tajuk pertama muka surat yang ke-4. Baik. Jadi minta semua Ustaz nak kalau boleh bagi perhatian sungguh-sungguh sebab kamu tak ada depan Ustaz. Kamu hanya tengok video Ustaz saja. Kalau kamu ada di sekolah senang, kamu boleh tanya. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tak tanya. Tapi kalau jauh macam ni, kamu susah nak tanya. Tapi nak tanya juga boleh. Kamu minta tolong waris kamu, bolehlah hantar soalan kat Ustaz. Hantar soalan kat Ustaz, boleh tanya Ustaz apa yang kamu tak faham. InsyaAllah Ustaz akan cuba jawab. Baik. Jadi hadis pelajaran yang pertama ni, tajuk yang pertama muka surat ke-4 bertajuk, tajuk apa? Siapa pandai baca? Muka surat 4 tengok. Siapa hati baca? Apa tajuk dia? Atas sekali tu. Ini. Siapa hati baca? Okey, tajuk dia adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tajuk dia? Sebut semua. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Sebelum Ustaz masuk kepada hadis, Ustaz nak berkongsi sikit dengan kamu. Ada sikit perkongsian untuk kamu. Jadi, perkongsian itu adalah, apabila kamu mendengar orang menyebut sallallahu alaihi wasallam ataupun kamu mendengar orang berselawat ke atas Nabi, contoh tak kiralah Allahumma salli ala Muhammad ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, sallallahu alaihi wasallam ke, sallallahu ala Muhammad ke, tak kiralah apa sahaja jenis selawat. Bila kamu dengar orang berselawat ataupun orang menyebut sallallahu alaihi wasallam, jadi kamu kena buat apa? Kamu kena jawab balik sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ustaz cakap kan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kat rumah kena jawab juga sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Kalau boleh faham, alhamdulillah. Jadi ingatlah lepas ni kalau kamu dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam atau kamu dengar orang yang berselawat, kamu kena jawab balik sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi pernah beritahu dekat kita semua umat dia, barang siapa yang mendengar orang berselawat ke atas Nabi lah, siapa yang berselawat ke atas Nabi, maka dia ni tak mahu silap. Okey, barang siapa yang mendengar orang berselawat ke atas aku, Nabi kita. Barang siapa yang dia mendengar orang berselawat ke atas aku, tapi dia ni tak berselawat balik.
tapi dia ni tak berselawat. Dia dengar orang kata sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak jawab balik sallallahu alaihi wasallam, maka orang tu adalah orang yang paling kedekut di dunia ni. Siapa yang dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak sebut balik, dia tu orang yang paling kedekut. Nak jadi orang kedekut lah. Siapa kat sini jadi orang kedekut, angkat tangan. Tak mau, semua nak jadi orang yang pemurah hati, yang dermawan, tak mau jadi orang kedekut. Jadi antara ciri-ciri orang yang tak kedekut, dia ni bila mana dia mendengar orang menyebut sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sebut balik sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni mari dah sama-sama kita amalkan. Bila mana kita dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita kena sebut balik sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey, kita masuk kepada hadis. Dengar elok-elok, dengar ustaz sebut, dengar ustaz sebut macam mana, kamu kat rumah ikut, kamu kat rumah ikut apa yang ustaz baca. Okey, semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sahabati radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Boleh ikut? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sahabati radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ni merupakan riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, sekarang ikut ustaz sebut dia punya erti dia pula. Ikut ustaz sebut dia punya makna. Okey. Artinya Rasulullah adalah manusia yang mempunyai sebaik-baik akhlak. Sekali lagi, artinya Rasulullah adalah manusia yang mempunyai sebaik-baik akhlak. Okey, boleh ikut? Nanti kamu dengar balik, kamu ikut banyak kali supaya kamu dapat ingat, insya-Allah. Nanti dekat sekolah ustaz akan tanya kamu, boleh jawab tak jawab? Ingat tak ingat? Kena bagi ingat. Baik, selesai untuk pembacaan hadis. Kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah ni merupakan manusia yang paling baik akhlak dia. Kita tengok di bawah tu dia tulis syarah hadis. Apa itu syarah hadis? Syarah hadis adalah huraian ataupun penerangan tentang hadis ni. Kita tengok apa yang hadis ni dia nak bagi tahu dekat kita, apa hadis ni dia nak cerita dekat kita. Jadi sama-sama kita tengok. Dengar elok-elok, bagi perhatian. Okey, syarah hadis iaitu penerangan tentang hadis. Okey, berdasar hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan model yang terbaik untuk diikuti. Yang pertama dia beritahu dekat kita, Rasulullah ni merupakan model yang perlu kita ikut. Apa maksud model? Siapa tahu model? Bukan model ambil gambar macam-macam tu, bukan dah. Model ni adalah contoh ikutan. Rasulullah ni merupakan contoh ikutan, orang yang patut kita contohi. Macam kita sekarang ni, antara orang yang perlu kita contohi adalah apa? Mak ayah kita. Antara orang yang patut kita contohi, mak ayah kita. Contoh, bila mak ayah kita buat benda baik, kita kena buat. Contoh, mak ayah kita tak buat benda baik, kita jangan buat. Mak ayah kita tak buat benda baik, kita pun jangan buat. Mak ayah kata jangan berlari, nanti jatuh, lari juga, nanti jatuh, sakit. Siapa sakit? Kamu juga yang sakit. Jadi itu kita nampak depan mata kita, tapi sebenarnya contoh ikutan yang terbaik yang perlu kita ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ni akhlak ni cukup hebat, cukup baik, cukup mantap. Sangat-sangat baik Rasulullah ni. Jadi kita kena mengaji. Kita kena mengaji, belajar sirah, belajar hadis supaya kita dapat kenal macam mana
akhlak Rasulullah. Rasulullah sendiri cakap pun, Rasulullah sendiri cakap bagi tahu kita, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Apa maksud dia? Siapa tahu? Kat tangan. Rasulullah bagi tahu dekat kita apa? Sesungguhnya Rasulullah ni kan, dia kata aku diutuskan, Rasulullah kata aku diutuskan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadi Allah ni menghantar Rasulullah, Allah mengutus Rasulullah untuk apa? Untuk Rasulullah ni memperbaiki, untuk mengajar kita tentang akhlak yang baik. Nak bagi akhlak kita ni sempurna, akhlak yang baik. Sebab kalau nak ikutkan zaman Rasulullah dulu ni kan, Rasulullah diutuskan kepada orang Arab, kaum Quraisy. Rasulullah ni diutuskan mula-mula lagi bertapak di Mekah untuk orang Arab. Sebab apa Allah utuskan Rasulullah kat orang Arab? Sebab orang Arab dulu digelar sebagai orang Arab zaman jahiliah. Arab zaman jahiliah. Apa maksud jahiliah tu? Jahiliah ni tak tahu, bodoh. Zaman benar-benar depa ni bukannya depa tak pandai, depa pandai buat rumah sebagainya, tapi depa bodoh dari segi agama. Depa tak tahu dari segi agama. Apa depa buat? Depa macam-macam depa buat. Depa meniaga, depa bohong, depa menipu. Lepas tu depa buat apa lagi? Depa bila lahirnya anak perempuan, depa bunuh anak perempuan. Sampai terang tu nak buat tahu betapa akhlak teruk zaman tu. Akhlak Arab zaman jahiliah tu teruk sampai anak perempuan yang baru lahir tu depa bunuh. Ada yang tanam gitu ya. Jadi bila mana, jadi banyak teruk sangat akhlak orang Arab zaman tu, Arab zaman jahiliah tu teruk sangat. Jadi Allah pun mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk nak betulkan balik akhlak mereka ni. Yang mana tak elok untuk Rasulullah ajak balik, kata tak boleh. Yang tu tak elok, yang tu berdosa. Kenapa kena buat macam ni? Baru baik, baru elok, dapat pahala. Itulah sebab itulah Rasulullah diutuskan. Baik. Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai insan yang sempurna, yang menjadi lambang segala kebaikan. Rasulullah ni, Allah jadikan Rasulullah ni sebagai manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna. Kalau kamu nak tahu Rasulullah ni dia sempurna dia tu, nak tahu tinggi dia tu, waktu tinggi sangat budak, waktu pendek sangat budak sederhana. Badan Rasulullah pun nak kata gemuk sangat budak, nak kata kurus sangat budak sederhana. Elok-elok semua. Tu kita sempurna tu. Akhlak Rasulullah pun sempurna, elok. Jadi Rasulullah ni merupakan sebagai insan yang paling sempurna. Seluruh sifat-sifat baik telah diletakkan oleh Allah kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab balik, sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Allah ni meletakkan sifat-sifat yang baik pada Rasulullah. Okey, Ustaz tanya, siapa sini tahu 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah? Siapa tahu? Kat tangan, jawab. Okey, sifat-sifat yang baik telah diletakkan oleh Allah pada diri Muhammad ni apa dia? 4 sifat wajib. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, apa dia? Amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatanah. Apa maksud siddiq tu? Siddiq tu maksudnya benar. Rasulullah ni apa yang dia buat, apa yang dia cakap benar. Rasulullah ni apa yang Rasulullah cakap semuanya benar. Rasulullah ni tak pernah membohong. Rasulullah ni tak pernah menipu. Yang kedua, amanah. Amanah ni apa dia? Jujur. Rasulullah ni dia punya sifat dia, perangai dia jujur. Contoh kan, Rasulullah ni kalau orang minta tolong dia jaga barang kan, contoh dia ni nak pi keluar bermusafir kat luar jauh kan, orang Arab zaman dulu. Jadi depa ni contoh depa nak minta tolong Rasulullah jaga barang depa. Contoh harta depa. Contoh kawan tu bagi 10 harta dia. Okey, dia kata, "Ya wahai Muhammad, aku ada 10 barang ni. Tolong jaga Ustaz. Aku nak pergi musafir jauh." Okey, bila mana kawan tu balik daripada jalan tu, bila ambil balik barang, 10 barang dulu duk jaga elok, tak hilang pun. Maknanya Rasulullah ni tak ambil, dia jujur. Sampai Rasulullah ni digelar sebagai
al-amin, orang yang jujur. Yang ketiga, amanah. Amanah pula dah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Sampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Apa wahyu tu? Al-Quran. Yang keempat dan terakhir keempat adalah fatanah, iaitu bijaksana. Rasulullah ni merupakan orang yang bijaksana. Dia ni sebab apa? Sebab apa saja yang Rasulullah buat ni dibimbing oleh Allah. Apa saja yang Rasulullah buat ni Allah bimbing, Allah tolong. Sebab itulah segala perbuatan Rasulullah ni sangat bijaksana sebab Allah bimbing Rasulullah. Boleh faham? Okey, seterusnya Ustaz nak cepat-cepat sebab video Ustaz akan balik setakat 20 minit saja. Tak payah lama-lama. Kalau lama-lama nanti kamu bosan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara peribadinya dari segi sebarang kesilapan agar menjadi contoh yang agung kepada manusia. Macam Ustaz cakap tadilah, apa saja Rasulullah buat ni Allah bimbing, Allah jaga. Supaya apa? Supaya Rasulullah ni tak buat silap. Bayangkan kalau Rasulullah buat silap, ramai orang yang tak akan ikut Rasulullah, termasuk kita lah. Kalau Rasulullah buat silap, kita Rasulullah buat silap ikut macam mana? Tapi sebab Rasulullah ni tak pernah buat silap, Allah sentiasa menjaga Rasulullah. Jadi manusia ni ramai yang sangat terpesona dan juga mencintai Rasulullah sebab Rasulullah ni tak pernah buat silap. Rasulullah ni maksum. Maksum apa dia? Iaitu terhindar daripada buat dosa. Rasulullah ni tak pernah buat dosa. Jadi seterusnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan baginda Al-Quranul Karim yang mengandungi pengajaran mengenai adab dan kesopanan. Jadi macam mana cara-cara Allah ni bimbing Rasulullah? Macam mana Allah ni menjaga Rasulullah? Iaitu dengan cara Allah memberikan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah ni dia tak tahu apa, Allah turunkan ayat Al-Quran untuk bagi tahu Rasulullah, kena buat macam ni. Kita macam itulah. Kalau kita tak tahu apa, kita main jumpa ustaz ke, ustaz nak minta nasihat sikit lah ustaz. Jadi penasihat Rasulullah ni siapa? Allah. Bila Rasulullah ni macam tu, dia rasa tak tahu apa, contoh ditanyakan soalan. Bila mana orang Arab yang tanya soalan Rasulullah, Allah tolong, Allah akan bagi jawapan dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Macam itulah cara Allah menjaga Rasulullah. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidatina Aisyah ni? Sayyidatina Aisyah ni merupakan isteri Rasulullah dan merupakan juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad ni merupakan menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyamakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quranul Karim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluqun nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Apa maksud dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhakan ke atasnya, telah berkata, sesungguhnya akhlak Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Al-Quran. Akhlak Rasulullah ni merupakan Al-Quran. Apa saja yang ada dalam Quran tu, yang baik, akhlak yang baik dalam Quran tu, itulah akhlak Rasulullah. Jadi Sayyidatina Aisyah ni menyamakan akhlak Rasulullah ni dengan Al-Quran. Banyak akhlak Rasulullah ni sangat-sangat baik sebab segala akhlak Rasulullah ikut akhlak dalam Al-Quran. Betapa hebatnya Rasulullah, akhlak dia ni sama dengan Al-Quran. Kita boleh tera tu. Kita Quran baca pemalas tak? Kata kamu, ustaz ni samalah, kadang-kadang bila sibuk dia tak dan Quran pun tak nak baca. Tapi jangan tak baca langsung, kena baca juga. Kalau ada masa kita kena baca Al-Quran. Jangan tinggal langsung. Tak boleh buat banyak, buat sikit pun tak apa dah. Boleh faham? Okey. Kita tengok yang terakhir sekali, pengajaran tentang hadis. Okey. Kat sini dia ada 3 pengajaran dia. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala
menyuruh kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena contohi Nabi. No? Para sahabat dulu sangat suka mencontohi Nabi. Contoh dia apa dah? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni selepas bila mana wafatnya Nabi Muhammad, bila Rasulullah ni meninggal, dia akan pergi jumpa anak dia, Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah tadilah. Dia akan jumpa pada Sayyidatina Aisyah, dia akan tanya, "Wahai Aisyah anak aku nak tanya ni, sepanjang Rasulullah hidup ni apa benda yang dia buat?" Sayyidina Abu Bakar tanya. Jadi Sayyidatina Aisyah pun kata apa? Sayyidatina Aisyah kata, dulu Nabi Muhammad ni, Rasulullah ni, setiap hari dia akan pergi ke hujung kampung. Dia pergi hujung kampung, kat situ ada seorang perempuan tua. Perempuan tua yang buta, mata dia buta. Jadi Rasulullah ni setiap hari dia akan bawa pergi makanan, dia akan bagi perempuan tu makan. Rasulullah ni bila bagi makan, perempuan tua biasa gigi tak ada. Perempuan tua gigi tak ada. Jadi Rasulullah ni dia akan buat apa? Dia akan kemam makanan tu supaya bagi lembut dan halus, supaya orang tua tu senang nak makan. Jadi Rasulullah pun sebenarnya suat dia, Rasulullah kemam, Rasulullah kunyah-kunyah sikit bagi lembut sungguh, lembut sampai orang tua tu senang nak makan. Lepas tu Rasulullah suat kat orang tua tu. Dalam sambil-sambil Rasulullah suat tu, orang tua tu tak kenal Rasulullah. Orang tua tu tak kenal Rasulullah. Jadi sambil suat tu, orang tua tu kerja apa? Kerja dia duk maki Rasulullah. Macam-macam dia kata kat Rasulullah. Dia hina Rasulullah. Tapi Rasulullah buat apa? Rasulullah tak kata apa. Rasulullah ya senyum je. Rasulullah bagi makan macam biasa. Tak baik dak Rasulullah. Orang kata kat dia macam-macam depan dia ni, tapi dia tetap bagi makan dekat orang tua tu. Tapi bila mana Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar dak pergi ganti. Pergi ganti pergi makan. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bila mana Sayyidatina Aisyah cerita macam ni, dia buat benda yang sama. Sayyidina Abu Bakar dia akan kemam dulu bagi lembut, lepas tu dia suap. Bila suap tu, orang tua tahu, "Puy, hang bukan orang biasa yang bagi makan. Hang bukan orang yang selalu bagi makan dia tak hari tu. Hang ni orang lain. Hang siapa?" Sayyidina Abu Bakar tak mengakui. Lepas tu dia kata kalau orang yang bagi kau makan setiap hari, makanan yang dia bagi tu lembut, dia akan buat bagi lembut sungguh-sungguh bagi aku senang makan. Makanan yang hang bagi tu, walaupun hang bagi lembut, tapi masih kasar makanan tu kasar lagi, dia susah nak makan. Jadi saya kata, "Ya, aku bukan orang yang bagi makan hang setiap hari. Orang yang bagi makan kat hang setiap hari tu dah meninggal dah wafat." Orang tua tu terkejut. Siapa orang yang bagi makan tu? Sayyidina Abu Bakar kata, "Orang yang bagi aku makan tu adalah Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar kata, "Orang yang bagi hang makan tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Perempuan tua tu bila mana dia dengar, rupanya hak bagi dia makan selama ni dah wafat dah. Dan orang yang bagi makan tu pula adalah Rasulullah. Dia terkejut. Dia sedih sebab macam-macam dia kata kat Rasulullah. Jadi dia buat apa? Dia pun memeluk Islam. Tengok betapa baiknya akhlak Rasulullah. Rasulullah tak cakap apa pun kat dia. Tiba-tiba masuk Islam. Tengok, disebabkan akhlak Rasulullah, perempuan tua tadi ni masuk Islam. Hebat tak Rasulullah? Hebat sangat-sangat. Yang kedua, Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk. Rasulullah ni merupakan sebaik-baik makhluk. Dalam Quran, dalam surah At-Tin kata dah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah kata sesungguhnya aku menciptakan manusia ni dalam sebaik-baik ciptaan. Manusia ni merupakan ciptaan yang terbaik dah. Lepas tu pula Nabi Muhammad ni manusia yang terbaik. Jadi Rasulullah ni makhluk terbaik. Manusia ni dah lah ciptaan terbaik dah. Rasulullah pula merupakan manusia yang terbaik. Nabi kata Rasulullah ni makhluk yang paling baik. Nombor satu, kalah malaikat. Rasulullah ni lebih baik daripada malaikat. Yang ketiga, terakhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan umat sepanjang zaman. Itu Ustaz tadi dah. Rasulullah ni merupakan model, iaitu contoh ikutan yang terbaik, bukan kata zaman dulu, bukan kata zaman sekarang, tapi sampai bila-bila. Sampai kiamat Rasulullah ni merupakan contoh ikutan yang terbaik. Jadi setakat situ saja hadis tentang tajuk yang pertama. Maaf Ustaz kata kalau panjang sikit. Ustaz kenapa bila cerita hadis ni
Banyak sangat kisah-kisah yang menarik. Ustaz nak, kalau kamu boleh, kamu dengar betul-betul kisah yang ustaz cerita tadi, kamu ambil sebagai contoh ikutan. Kamu ambil sebagai contoh ikutan. Dengar tu, dengar elok-elok, bukan dengar apa tu lena kat rumah. Dengar apa yang ustaz sampaikan ni untuk sebagai ilmu, bukan dengar sebagai untuk nak lena. Saya hidup duk tak boleh lena. Buka ustaz ngajar tak lena. Buka lena sungguh. Kau boleh dengar, bagi perhatian elok-elok, nanti ustaz akan tanya. Mai sekolah ustaz akan tanya. Ingat tu nak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.